جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Assalamualaikum good people, welcome back to Ashraf channel guys. Hari ni kita dah kembali semula ke Seram Isnin. And minggu ni kita akan cerita pasal satu topik yang Acap rasa ramai juga orang minta kan. Acap, tak ada cerita pasal tentera ke? Kita tak ada cerita pasal tentera ke? Bukan tak ada, cuma collection tu kurang. Tapi guys, lepas kita dah dapat collection tu complete, now here we go. Kita nak kongsikan korang kisah pasal tentera. Korang go through sampai habis, stay sampai hujung video, jangan skip iklan. Alright, jangan lupa tekan like, subscribe, juga hit bell notification. Kita layan intro macam biasa. Let's roll it. Okay guys, cerita yang pertama ni cerita pasal Acap tak sure lah kan, bila macam ada a few wording ataupun kata-kata khusus ataupun ayat-ayat khusus yang digunakan oleh tentera. So aku nak clarify awal-awal, disclaimer awal-awal. Andai katalah kalau kata terms yang Acap gunakan kat dalam ni ada yang silap ke ataupun Acap tak guna secara tepat, harap maafkan sebab Acap bukan seorang tentera kan. Sebab dia orang yang bercerita kat Acap ni pun bukan semua terms yang mungkin tepat, ada terms yang sulit yang dipakai khusus oleh tentera-tentera sahaja ke apa kan. So kalau Acap tak dapat nak catch up satu persatu, I'm so sorry lah. Tapi the story is perform, alright? So, kita nak cerita pasal yang pertama ni tentang seorang penjaga tower dekat TUDM, Tentera Udara Diraja Malaysia. Dia ni nama dia yang ditulis dekat dalam email ni, nama dia Mael tau. So Acap tak tahulah apa dia punya pangkat kan, atau mungkin korang yang kerja kat TUDM, orang-orang yang duduk kat tower ni ada pangkat-pangkat dia sendirilah. Tapi kita panggil je lah nama dia Mael kan. Alright, dia kata, Assalamualaikum Cap, nama saya Mael. Saya nak berkongsi dengan Acap tentang satu pengalaman seram ketika kita orang sedang menguji beberapa pesawat sebelum ada satu macam diorang ada macam mana aku kata pertunjukan. So waktu ni Cap, kita orang ni macam biasalah, kita orang akan berkumpul dekat dalam satu tower ni untuk memastikan kelancaran pada malam tersebut. Kita orang akan hantar pesawat percubaan dalam 2 ke 3 macam tu untuk fly ke atas untuk pastikan ruang udara pada esok harinya berjalan dengan lancar and tak ada apa-apa halangan. And diorang nak ukur macam radius lah lebih kurang. So macam Acap cakap tadi lah, Acap mungkin tak clear sangat tentang prosedur dia, tapi apa yang Ismail hantar kat kita ni mungkin bahasa-bahasa dia bahasa yang mudah untuk kita sebagai orang awam faham. Sebab kalau dia cerita pasal benda ni dalam bahasa tentera dia, baik dia cerita dengan tentera lah, macam kita bukan tentera. So kita kena faham dengan bahasa yang lebih mudah. Okay, so Mael cakap malam tu lepas kita orang dah berkumpul lah semua, dijadualkan Cap lepas 20 minit briefing macam tu, kita orang akan lepaskan pesawat yang pertama untuk terbang. Okay, so get ready lah, pilot dah get ready, kita orang satu tim pun dah balik ke control room and kita orang dah check semua dan pesawat siap sedia untuk diterbangkan. Okay, macam biasa prosedur dia, kita orang duduk ramai-ramai and pilot starting and kita orang dah bagi command and boom, pesawat yang pertama mula naik ke atas. Okay, nombor 2, diorang akan pastikan pada malam itu tak ada pada siang besok penjadualan kapal terbang yang terbang area situ juga memainkan peranan. Sebab kat situ dia berdekatan dengan orang kata apa orang kata trafik dekat udara tu, diorang kena kaji lah, macam tu lah. Okay, pesawat yang kedua Cap fly. So kita kat shot lah. Okay, masa kita orang nak flykan pesawat yang ketiga ni Cap, ini aku ingat sekali sebab waktu tu aku dengan seorang lagi pegawai masih lagi dekat dalam control room tu. So kita orang ni dah get ready, panggil pilot untuk naik ke pesawat dan mula terbang lah pada waktu tu. Tapi Cap, waktu tu pilot yang ketiga ni kita orang tak dapat kesan pada waktu tu. Kita orang panggil Pilot Rahmat masuk. Pilot Rahmat ready, steering in position. Pilot Rahmat masuk. Tak ada jawapan Cap pada waktu tu. So pegawai ni cakap dengan aku,
Pilot Rahmat ni pergi mana? Kan, dia tanyalah aku pergi mana. Manalah aku tahu, aku dah memang dengan dia daripada tadi kat sini, tanya aku pergi mana kan. So dia suruh aku untuk arahkan beberapa kru yang lain untuk pergi cek PU Rahmat. PU pula, Pilot Rahmat. Okay, alright. So dia orang pun pergi dekat bahagian bawah, and dia orang cari, masih lagi tak jumpa PU Rahmat. Pilot Rahmat. PU Rahmat tu orang lain. Pilot Rahmat. Okay, bila dia orang cari Pilot Rahmat ni tak jumpa apa semua, dia orang laporkan semula kepada aku, dan aku lapor semula ke pegawai aku. So pegawai aku bengang lah waktu tu. Dia dah macam buang masa lah, sebab yang dua kat atas ni kan dah fly. So nak kena yang ketiga ni baru boleh jalan. So waktu tu Cap, komander aku ni dalam keadaan bengang ke apa, marah ke tak tahulah, ada personal issue dengan si Rahmat ni. Dia waktu tu dia arahkan dua jet yang ada ke atas tu, dua pesawat ke atas tu untuk mendarat. Dalam kiraan dia orang sendirilah. So dia command dekat atas, pilot 1, pilot 2, pilot 1, pilot 2 mendarat. Macam itulah lebih kurang. So waktu tu Cap, aku dengan tim yang lain dekat dalam control room ni nampak yang pertama turun, selesai selamat, dan kita orang bagi command untuk yang kedua. Tapi Cap, waktu tu kita orang check dalam radar, pesawat yang kedua ni tak ada. Pelik. So macam mana pula pergi pesawat yang kedua ni kan? Asal tak nampak pula dekat dalam radar. So waktu tu kapten aku ni suruh pergi keluar untuk check ke ruang udara. And aku pun keluar untuk check. Kita kan boleh dengar kan, boleh nampak kan. Bila aku tengok ke atas Cap, memang tak nampak lah, dah gelap. Yang aku nampak lampu-lampu, dan waktu tu kita orang terdengar sebenarnya bunyi jet yang ada dekat situ. So macam okay, bunyi ada tapi tak nampak pesawat. So kita orang bagi tahu balik dekat kapten ni, and kapten kata kita kena secure lah, sebab orang kat atas tu kan. Dalam signal tak ada, panik lah waktu tu. So macam mana ni kapten? Tak apa, kita try juga cari dia orang, and kita kena bawa dia orang turun, whatever is it. Okay, dalam kita orang tengah borak tu Cap, tiba-tiba Cap, dekat dalam radar tu ada satu benda, macam satu objek macam ni, datang dekat, cross dekat radar kita orang pada waktu tu. Lepas tu aku terperasan dalam benda tu. Aku macam kapten, nampak tak kapten? So kapten aku pun tengok dekat radar tu, nampak benda tu turun tapi laju waktu tu jantung dah berderau lah, berkut-kut lah, pesawat tu tergempas ke, orang kata nak tergempas lah cerita bila laju macam tu. And bila kita orang tengok ke arah cermin Cap, dekat ruang udara tu, kita orang memang nampak ada satu macam bola warna oranye, macam berapi lah, turun macam tu. Dia turun ke bawah, kita orang dah panik lah. Memang kita orang dalam kepala otak tu, memang kita orang kata, alamak, pesawat ni ada masalah ke apa sampai meletup macam ni kan, dah terbakar. Turun, dan kita orang dah ready lah untuk tengok ke mana dia akan turun. Tapi Cap, apa yang membuatkan kita orang takut pada malam tu? Benda tu turun, hilang. Besar ni, turun, hilang. Lepas tu macam mana pergi belaan? So kita orang tengok each other masa tu. Apa benda tadi tu? Tak sure kapten. Bunyi walkie-talkie pada waktu tu. Waktu tu kita orang jawab walkie-talkie tu, kita orang dengar suara pilot daripada nombor 2 tu. Kebenaran untuk mendarat. Ready. And waktu tu Cap, baru kita orang nampak kat dalam radar tu, pesawat nombor 2 tu tengah masuk kat dalam radar tu, turun pelan-pelan dan mendarat pada waktu tu. Kita orang turun untuk pergi tengok pilot nombor 2 tu, and bila kita orang turun mengamai, kita orang punya kapten ni marah lah kan, mana pergi Pilot Rahmat ni kan, asal tak jumpa sampai sekarang kan, siapa nak flykan pesawat yang ketiga ni. Bila kita orang toleh Cap ke pesawat yang ketiga tu, kita orang nampak pesawat ketiga tu dah tak ada Cap. And lepas tu, a few minutes macam tu, kita orang dapat signal daripada radio tu yang Pilot Rahmat minta kebenaran untuk landing. Waktu tu, kau bayangkan kacau ke tak kacau? Pesawat tu nak turun, orang ramai kat bawah tu bersepah masing-masing. Malam tu chaos sangat-sangat, and turun. And bila turun tu, kita orang pergi kat Pilot Rahmat tu tanya. Pilot Rahmat ni cakap dia dapat arahan untuk fly dulu. So dia kata dia bukan pilot 3, dia pilot 1. Dia kata macam tu. Sebab kapten ni yang cakap dengan dia, suruh fly dulu. So dia masuk, dia naik, dia fly terus. Lepas tu masa dia fly, dia kata radio dekat dalam telinga dia ni
macam dengar tak dengar. Tapi dia dengar je chaos. Nampak api, nampak benda nak jatuh, tapi macam orang tak hiraukan dia, dah fly dulu. Macam tu lah lebih kurang. So kita orang macam tercengang, kita orang tengok ish ada. Dan aku dengan kapten aku sure yang kita orang nampak yang pesawat nombor 3 tu memang tak terbang lagi. Tapi sebenarnya dah tak ada lah depan tu. So benda ni jadi satu tanda tanya kat aku, tapi bagi aku agak menyeramkan juga. Dan apa benda bola api yang aku nampak tu pun aku tak tahu. So mungkin viewers daripada kau ni Cap boleh terangkan apa yang terjadi pada malam tu. So itulah dia guys, kongsian kepada kita daripada Mael. Okay guys, so itulah dia cerita yang pertama yang dikongsikan, which is TUDM, Tentera Udara kan. Okay, macam Acap cakap tadi, minta maaf kalau not every terms tu tepat. Tapi nombor 2 ni Cap, Acap nak cerita dengan korang pasal seorang wataniah. Dia ni wataniah perempuan. Waktu tu dia berusia 21 tahun. Nama dia Wataniah Prebet Prebet tu. Bukan Wataniah apa kan, tak sure lah. Tapi dia tak tulis pun apa dia punya pangkat kan. Tapi nama dia kat sini dia tulis Jannah, Janna, Jannah. Okay, Jannah ni dia kata dia ada problem tau semasa first nak masuk Wataniah ni dulu. Sebab dia memang tak minat sebenarnya bidang askar ni. Tapi disebabkan 2 orang kakak dia dan juga abang dia seorang ni, dia ni anak bongsu, semuanya ikut program Wataniah ni. So dia tak ada choice, disebabkan CJ lah. Macam tu lah lebih kurang. So daripada first night Cap, aku memang tak suka dengan apa je yang diorang buat kat sini. Bagi aku mengaut gila, panas gila, aku tak suka. Dan ini bukan daripada apa yang aku selalu lalui pada hari-hari kebiasaan aku pada waktu tu. Okay Cap, aku nak cerita dengan kau pasal ada satu ketika ni di mana kami dijadualkan untuk menjalani satu acara jungle trekking bersama dengan tim wataniah yang lain. So diorang akan pecahkan kita orang dalam 5 orang untuk dimasukkan ke dalam hutan dan mencari jalan keluar sendiri pada waktu tu. Tapi dia dah letaklah track dia dan sebagainya. Dan dekat dalam tu kita orang kena jumpa ada seorang atuk ni. Atuk ni dia ni merupakan seorang penggabungan rumah asli, yang di mana dia ni ada menyimpan stok makanan dan juga minuman kita orang. So maksudnya kita orang dimasukkan dengan makanan dan minuman yang agak limited. So kalau korang nak makanan atau minuman tambahan, kena pergi cari atuk ni. Macam tu lah dia orang punya mission lebih kurang. Kita orang ada je dibekalkan macam Maggi yang kena masak dalam tanah tu kan, benda-benda macam tu lah ada. Tapi kalau nak this one lah, jumpalah atuk ni. Macam tu lah lebih kurang. So Cap, waktu tu kita orang ni dibahagikan dengan 7 ke 8 tim waktu tu. Dan tim aku ni dimasukkan di bahagian selatan hutan tu. Okay, so ada 5 orang kat dalam tu. Kita orang 3 orang perempuan dan 2 orang lelaki. Satu lagi kita orang punya macam senior lah kat dalam tu. Okay, so kita orang pun masuk ke dalam. Dan aku cakap lah, aku tak suka dengan apa je yang dia orang buat pada waktu tu, nyamuk dan sebagainya kan. Tapi seingat aku Cap, waktu tu dah hampir senja. Okay, dah hampir senja. Dan kita orang decide untuk pacak kemah dekat satu kawasan lapang ni, sebab kita orang memang kena malam kat situ. Besok baru kita orang dibenarkan untuk keluar. Okay, so malam tu Cap, kita orang dah pacak kemah apa semua, dah ready nak tidur. Tapi sebelum kita orang tidur, senior kita ada cakap yang dia nak kita cari rumah atuk tu. Sebab dia nak kita orang rasa makanan masakan orang asli pada waktu tu. So aku macam, apa benda ni kan, orang asli ni makan apa, biawak ke apa ke. Dia punya mentality lah waktu tu. So waktu tu aku macam suka hati lah, layan je lah kan waktu tu. Aku pun tak nak fikir banyak. Lepas je latihan dah siap, semua benda dah settle, aku pun tidur Cap. Okay, nak jadikan cerita, besok kita orang dah settle aktiviti yang pertama dan kita orang nak pergi berangkat ke rumah atuk tu. Okey, perjalanan dia Cap adalah dalam lebih kurang 3 km masuk ke dalam hutan waktu tu. Okey, sampai je kita orang dekat area perkampungan tu Cap. Dia ada satu perkampungan kat dalam hutan tu. Perkampungan yang korang boleh tengok dekat dalam TV kan, yang di mana dia orang pakai pelepah. Bukan pelepah lah, itu teruk sangat. Maksudnya rumah dia batu, tapi cuma masak tu pun guna macam tu lagi. Ada unggun-unggun api kat situ, ada buluh-buluh yang diorang ikat dari situ lah. So kita orang sampai dekat satu kampung ni, dan dekat depan kampung tu ada buluh yang terpacak macam ni, 2 lah. So aku macam okay, which is bila tengok daripada mata sendiri,
dia agak macam wow, not bad. Macam tu kan. Dahsyat lah kan etnik ni kan. Kita orang masuk dan atuk tu pun keluar. Dan dia orang bagi salam and kita orang jawab salam. And ketua aku pun kenalkan lah aku dengan atuk-atuk ni. Tapi waktu tu aku ada rasa macam geli sikit dengan diorang-diorang yang ada kat sini. Sebab diorang banyak yang main dengan tanah. Maksudnya diorang ada budak-budak kecil yang ni duk pegang-pegang tanah. And ada yang potong-potong. Faham tak? Dia macam yelah, orang-orang kampung kan macam tu kan. So dia ni ada mentaliti yang tak sihat sikit. Okay, waktu tu aku tengok yang lain ni tengah duduk. Kita orang didudukkan and kita orang diletak satu papan dekat depan kita orang, and dia letak ada satu daun tau, dekat daun panjang untuk kita orang jamu makan. Tapi waktu tu aku memang tak makan langsung, tak minum langsung tak ada apa. Diorang duk borak, diorang duk makan, semuanya macam yalah, macam kita tetamu kan, atuk tu layan baik dan sebagainya. Tapi aku satu pun tak makan sebab dalam kepala otak aku waktu tu geli lah, senang cerita kan, nak makan macam tu. Okay, cut it short, aku dilawa beberapa kali oleh atuk tu untuk makan. Tapi aku macam tak apa. Dan aku tak bercakap langsung dengan atuk yang ada kat situ. So selesai je kita orang makan, and kita orang pun berangkat keluar daripada kampung tersebut. Okay, waktu ni diorang dah salam atuk tu semua apa semua. Aku hanya senyum tanda hormat kepada atuk tu, dan aku keluar bersama dengan tim-tim yang lain daripada kampung tu. Keluar daripada kampung tu, tak jauh aku rasa adalah lebih kurang almost 1 kilometer kita orang berjalan. Aku rasa beg yang aku angkat ni makin lama makin berat waktu tu. So aku macam, apa hal yang berat sangat beg ni kan. Dan aku mengadu benda ni dekat rakan pelantun aku waktu tu, nama dia Najwa. Wah, beg aku ni berat semacam lah. Wah, kau ada letak apa-apa ke? Wah, apa pula letak apa-apa? Mana aku tahu beg kau. Beg aku okey je. Tak ada, ni berat semacam ni. Nak jalan ni pun lutut ni gegar ni. Kau ni penat sangat ni. Orang suruh makan tadi tak nak makan. Tak, aku bukan lapar, tapi betul beg ni berat. Ya kau, lepas ni biar aku try angkat. So kita orang pun swap beg dia and beg aku. So bila kita orang swap, beg yang aku pegang Najwa punya ni tak adalah berat pun. Yang seperti biasalah, yang mana yang berat yang aku bawa sebelum aku datang ke sini. Dan Najwa pun cakap benda yang sama. Mana ada berat, nampak ni. Nampak. Dia angkat beg tu, dia goyang-goyang beg tu, dia pusing-pusing. Mana ada berat, kau ni mengapulah nak angkat balik. Dan bila Najwa bagi aku balik beg tu, memang berat gila pada waktu tu. Tapi aku waktu tu dah macam tak sedap hati lah kan. Aku apa hal berat kan. Tapi kita tak cakap lah sebab dalam hutan kan. So perjalanan ni diteruskan berjalan sampai makin depan. Aku rasa beg tu makin lama makin berat, dan kaki aku makin lama makin bengkok. Aku cuba mengadu benda ni dekat aku punya sir tu, tapi waktu tu aku rasa macam tak berdaya sangat dah. Sampailah aku perasan yang aku ni makin ditinggalkan oleh barisan aku pada waktu tu. Dia berat dan aku dah tertinggal. Dan waktu tu dalam keadaan kaki aku dah lembik, dah letih, aku tersadung dengan satu batu yang ada dekat situ, dan aku tersungkur ke depan, dan beg aku tu macam jatuh ke depan aku tau. So bergulik lah kita orang ni kan. So aku macam waktu tu aku rasa macam badan aku sakit gila. Dan aku rasa masa aku nak bangun pergi ambil beg aku tu, dekat belakang aku ni ada something yang tengah usik macam. And apa yang aku seram pada waktu tu, aku rasa macam ada kaki budak kecil tau yang tengah tendang dekat belakang aku punya telinga, belakang leher aku. Macam tengah tendang macam tu. So aku macam apa benda pula ni kan. So aku cepat-cepat bangun pergi ke arah beg tu. Aku angkat beg tu. Dan bila aku angkat beg tu aku dengar ada bunyi tapak kaki berlari dekat belakang aku. Dan waktu tu aku toleh ke belakang cepat-cepat untuk tengok apa yang berlari. Dan waktu tu terperanjat aku, sebab bila aku toleh tu aku nampak ada budak kecil yang dalam umur lingkungan 2 ke 3 tahun macam tu tengah berlari laju gila masuk ke dalam hutan. Bila aku nampak benda tu, aku terus menjerit waktu tu. Dan aku nampak lah tim aku tu pusing untuk tengok aku, and diorang datang kat aku. Dan waktu tu bila diorang sampai, aku memang menggigil satu badan, and aku pingsan.
Aku tak fikir apa. And bila aku terbangun waktu tu, aku dah ada dekat base. And aku masih lagi menggigil cap 3 hari juga, 3 ke 4 hari juga. Aku diserang demam panas. Dan lepas tu aku cerita benda ni balik dekat tim aku. Dan mungkinlah ada silapnya yang aku dah buat, ataupun perkataan aku ni ada yang salah waktu aku kat dalam kampung tu. So mungkinlah ada yang ikut ke apa, sebab aku kerek ke apa kan. So itulah dia guys, kongsian yang dikongsikan oleh Jannah. Ya. Yeah. Okay guys, so itu cerita yang kedua. Kita nak go through cerita ketiga. Cerita ketiga ni tentang seorang macam mana, dia bukan junior pun, tapi dia ni orang yang in charge. Korang pernah dengar tak? Ransom ni adalah pack makanan yang disediakan oleh tentera-tentera kepada budak-budak, bukan budak-budak lah, ambil tentera latihan yang nak pergi masuk hutan lama-lama kan. Macam tadi macam cerita nombor 2 tadi. So yang ini, di mana dia ni, Mamat ni, ataupun nama dekat dalam ni, nama dia Zizi kat sini, Z-I-Z-I, mungkin Fizi kot nama dia. Fizi ni dia kata dia ni merupakan one of orang yang in charge tentang stok ataupun kandungan yang berada dekat dalam store Ransom ni. Okay, Ransom ni bila diorang habis je training, diorang akan kumpulkan lebih-lebihan. So maksudnya diorang akan bawa berapa pack. Of course lah akan ada lebih, and diorang akan bawa masuk balik ke dalam store untuk digunakan dekat batch yang lain. Macam tu lebih kurang. Ini short and simple lah. Okay, nak jadikan cerita cap, satu hari ni aku ingat lagi, di mana waktu tu aku berdua dengan seorang lagi ketua aku. Ketua dia pun nama macam kau cap, nama dia Acap, orang panggil dekat sana. So Acap dengan Fizi ni, aku dengan dia ni akan sediakan barang-barang peralatan macam makanan dan semua ni sebelum diorang masuk ke dalam hutan tu. Okay, itu short and simple lah. Diorang dah settle apa semua, diorang dah balik cap. Diorang balik, ini adalah benda yang paling kita orang tak suka. Sebab biasalah dah masuk hutan, mungkin dia orang bawa balik macam-macam benda. So kita tak tahu kan apa yang dia orang bawa, dan barang-barang yang kita orang kena simpan balik ke dalam store tu mungkin ada yang bukan daripada kalangan kita. Okay, ada satu squad ni cap, dia orang baru balik daripada training kat dalam hutan. So dalam 5 hari macam tu dia orang kat dalam tu, dan dia orang dah keluar, and dia orang kumpulkan barang-barang dia orang dekat satu tempat. Aku dengan Acap ni dan beberapa orang tim ni akan kemas balik barang-barang tu untuk disusun semula untuk digunakan untuk batch yang lain. Okay, Acap tu cakap dengan aku, diorang nak keluar ni sekejap lagi. Dalam pukul 4 lebih ni diorang sampai dekat base ni. So kau ready dekat dalam store, panggil budak-budak, kemas mana-mana yang patut. Sebab makanan ni aku dengar diorang banyak yang tak makan ni, banyak lebih ni. Mana boleh pack tu kita pack, yang mana lebih tu nanti kita bagi-bagi. Lepas tu barang-barang store yang dekat bawah tu kan, diorang punya bag, diorang punya topi tu semua, kau pandai lah kemas. Okay cap, no problem. Waktu tu cap, aku pergi ke store aku untuk buka pintu dan pergi tengoklah ruang-ruang yang perlu dikemas ataupun ruang-ruang yang boleh diisi dengan barang-barang yang akan sampai lepas ni. Aku pun gali dengan 2 orang lagi waktu tu, private 2 orang lagi ni, budak-budak ni, junior aku lah, John dengan Iki ni. Kita orang kemas, and John dengan Iki ni kata dia nak pergi tengok batch tu dah sampai ke belum, and dia nak pergi laporkan lah. Sebab aku malas nak jalan cap, pergi balik. So aku pun duduk je lah dekat situ dengan John ni. So aku cakap dengan Iki pergi ke depan, cakap dengan Captain Acap, yang kita orang dah siap kemas, and anytime barang dah boleh masuk, macam tu lah. So Iki ni pun pergi cap, and then aku dengan si John ni pun borak. Lepas dalam 10 minit macam tu, Iki datang. Iki cakap Tuan Acap panggil. So waktu tu aku macam apa sampai kena panggil pula kan. So pelik lah kan. So aku tak banyak cerita. Aku dengan John bergerak daripada kawasan store tu pergi ke arah base waktu tu. Sampai je kat base jap, aku nampak diorang dah start beratur. Maksudnya yang orang-orang yang dah habis latihan ni, diorang beratur panjang-panjang, and timbunan makanan tu cap banyak gila waktu tu. So aku macam diorang ni tak makan langsung ke apa kan, sebab dia banyak daripada biasa. So aku dengan yang 2 orang lagi ni dah mengeluh lah. Dah mengeluh, angkat, dah settle. And sampailah ada satu perkakas ni, di mana aku dengan Tuan Acap je yang boleh angkat, bawa masuk ke dalam. So waktu tu si Iki ni pun hulur kepada kita orang, and kita orang pun masuk ke dalam. Sambil berjalan tu cap, kita orang pun bercakap, berborak apa semua. And kita orang sampai je kat dalam bilik tu, kita orang letak barang, and tengah kemas-kemas tu cap, kau nak tahu apa jadi tak?
Tiba-tiba cap, pintu bilik yang kita orang masuk tu, tak tahulah macam mana semena-menanya teng, tertutup cap. And apa yang lebih menarik lagi, kunci tu dekat luar. Lepas tu macam, alamak, dia macam mangga tau, dia macam ada selak tau kat luar tu. So kau memang kena buka daripada luar. So bila kau dah terkunci kat dalam ni, kau kena harapkan orang kat luar tu lalu lalang baru boleh buka benda lah tu. Security lah kot. Tertutup, dia macam tak ada angin, tak ada apa. Tapi kita orang dengar bunyi tu. And waktu tu kita orang macam terpaku, and kita orang pandang je pintu tu tutup. And aku pun pergi depan, aku try buka cap. Tung 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 tung. Tuan, tak boleh tuan. Tung tung tung. And waktu tu aku tengok muka Tuan Acap tu, dia dah macam, sial lah. Dia macam tu lah lebih kurang. Dia dah mencarut dah waktu tu. Dia macam, aduh, dah lah, biar dulu. Sekejap lagi orang nampak tu, dia orang buka lah tu. Weh, dia orang nampak pukul apa? Tak apa, sekejap lagi ada lagi satu batch nak turun tu. Sekejap lagi dia orang sampai tu. Berapa lama lagi tuan? Lagi 4 jam. 4 jam? Dah lah, kemas je lah kat sini. Kejap je ni, 4 jam. Kau buat je kat sini. So kita orang pun macam waktu tu dah reda lah pun kan, nak buat apa. Memang kena tunggu batch yang seterusnya datang ni dalam masa 4 jam lagi. So aku dengan Tuan Acap ni pun kemas ke arah situ sampailah habis pada waktu tu cap. Dan bila dah kemas habis apa waktu tu, memang dah bersih apa semua, tiba-tiba aku dengar Tuan Acap ni cakap, kau Acap betul, baru sejam setengah. Dan dia pandang aku waktu tu. Waktu tu aku dah tak tahu nak cakap apa cap. Panik, nak terkencing semua ada. Tuan, macam mana ni tuan? Telefon pun aku tak bawa ni. Tak apalah, kita duduk je lah sini. And kita orang pun duduk dekat tepi bahagian corner bilik tu cap. And tak tahulah, tak semena-mena je, tiba-tiba Tuan Acap ni dia nak ajak borak. And dia cakap macam ni kat aku, Ji, kau tahu tak, dulu base ni tempat apa? Tuan kalau nak cerita hantu bukan sekarang tuan. Ni sekejap lagi nak maghrib ni tuan. Tuan jangan buat pasal. Apa kau nak takut? Dah memang tempat dia dah ni. Apa ni tuan? Ni dulu markas tentera Jepun. Ya tuan, ya. Ni bilik makanan yang kita duduk ni, bilik store ni. Kau tahu tak bilik apa? Tak tahu tuan. Nanti kau tahu lah. Dia kata macam tu kat aku. Lagilah aku pening kan, tuan aku ni kan. So kita orang pun duduk borak apa semua, sampailah kita orang nak tunggu 4 jam ni cap. Tapi apa yang best pada waktu tu, lepas lebih kurang setengah jam 40 minit kita orang borak, aku terdengar cap, ada bunyi tapak kaki dan bunyi gugusan kunci. Macam tu datang menghampiri pintu kami yang berkunci tadi. So aku pun bangun cap, pergi ke arah macam dia ada tiang tu kat situ untuk tengok kan. Aku macam, tuan, ada orang tu. So aku pun bangun, and then aku tinjau ke arah tiang tu untuk tengok siapa yang datang untuk aku jerit minta tolong. Tapi cap, bila aku tengok ke arah tiang tu yang boleh nampak ke arah luar tu, tak ada orang pun yang datang, tak ada orang pun yang lalu. Lepas aku pandang tuan tu balik, tuan, tak ada orang lah tuan. Memang lah tak ada orang. Dah tu bukan orang. Aku cakap, dah lah aku duduk je lah Ji. Aku cakap tunggu. Waktu tu aku dah mengembang lah. Apa yang bukan orang tuan? Dah, jangan tanya banyak-banyak. Aku pun duduk kat tepi tu cap, sambil menunggu waktu berlalu. Makin lama makin mengantuk. Dan aku terlelap cap pada waktu tu. Dan bila aku terlelap cap, aku dikejutkan dengan bunyi bunyi macam tu. Bunyi orang kena pukul lah macam tu kan. So aku pun tersentak. And bila aku terbuka mata, aku tengok Tuan Acap aku tengah tidur kat sebelah. Tapi aku dengar cap, bunyi orang mengerang tu makin lama makin sayup. Waktu tu dah berpeluh lah dah berpeluh dah. And aku tutup mata aku rapat-rapat cap, sampailah aku terdengar bunyi gereng. Ji, Tuan, okey ke? And Tuan Acap buka mata, pandang ke arah Corporal Firdaus kita. Okey, bawa budak ni, dia dah kena. Macam tu.
Aku pun tak tahu apa maksud Tuan Acap tu. And dia bangun, keluar daripada situ, and aku dibawa ke surau untuk dibacakan dan disuruh aku minum air Yasin waktu tu. Sedangkan aku pun tak rasa badan aku kena apa. Tapi itulah Cap, pengalaman yang aku ingat 3 jam lebih kurang aku dikurung dekat dalam store makanan tu. So itulah dia guys, kongsian daripada Fizi kepada kita. So itulah dia 3 cerita pasal tentera, lain-lain cerita, lain-lain angle. So aku harap korang terhibur. Korang suka cerita yang mana? 1, 2 ataupun 3? Korang komen dekat bawah. And korang nak topik apa lepas ni? So siapa yang belum lagi join Telegram Acap, korang boleh join sekarang. Sebab setiap minggu geng, Acap akan umumkan cerita yang terbaik dan akan dimasukkan ke dalam Seram Isnin. Alright, so korang masuk kat situ. Kita orang ada ruangan untuk korang kongsi cerita, masuk ramai-ramai, and kita orang ada surprise and ada giveaway dan macam-macam lah kita orang akan buat kat dalam tu. Okay, kita jumpa di video akan datang guys. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.